Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman pelayar yang sudah hadir dalam media sosial ini. Lebih-lebih lagi seperti Puan Rubidin yang tak jemu-jemu melayari halaman ini, saudara Syahar Ibrahim, Azhar Safia, Makno Syarif, Syuami Musa, Nazli Nas lama buatlah sikit nota-nota untuk saya baca. Nas Melawati Bakar, Syed Baharudin, Afah Miki, Haji Wan Ismail, Ibrahim Cik Muda, Mak Ali Arifin, Azlan Yusof, teman-teman yang lain, Osman Kamel, apa khabar? Long Kundur, ya Ruby ni tak jemu-jemu bersama. Apa khabar Linda? Sihat? Nur Haslinda di Manjung. Saudara Nazli Hashim Muhammad, apa khabar saudara? Saya masih belum saya dah dapat baca ini buku-buku, dua buah buku yang saudara kirakan pada saya, tapi belum dapat untuk saya kemaskan lagi. Memang cantik. Dua buah buku berhubung soal pantun. Pantun-pantun itu ada yang pantun tiga baris, tiga perkataan, cukup cantik. Khabar Raja Kamal, Raja Basran, Azam Majid, Syuami, Aziz Ali, Abu Samah dari Puchong, Saudara Amiruddin Ma'arif, Aziz Ali. Khabar semua, Saudara Sulaiman Hassan, Rosinin Kurungut dari Sabah. Saya amat bersimpati dengan warga Sabah. Somban cuaca aman damai, alhamdulillah. Tapi berhati-hati, COVID-19 sudah pun melanda di sana. Saya yang mana tak sempat saya sebutkan satu persatu, saya mohon maaf, tapi jangan susah hati, saya akan layari selepas usai pertemuan kita ini. Sebagaimana biasa, saya melaporkan hari ini tanggal 20 Oktober 2020. Di seluruh dunia sudah 40,346,655 orang warga dunia dijangkiti virus corona yang mengundang kematian seramai 1,115,985. Ingat ya, satu dunia terkumpul 40 juta warga dunia yang telah dijangkiti oleh virus corona, dan Amerika terus mengungguli sebagai negara yang paling ramai orang dijangkiti wabak virus corona ini, di saat mereka sedang bergelut pula memilih presidennya. Amerika jumlah yang dijangkiti wabak virus corona 8.180.502 dan kematian 219.892 orang. Biar apa pun yang berlaku di luar negara, jadi saya mengharapkan kita di sini sentiasa berhati-hati tentang virus corona yang hari ini masih lagi mendebarkan, kerana jangkitan virus corona di seluruh negara kita, kes baru terdapat 860 dan 2 import, menjadikan seluruhnya 862 orang yang telah dijangkiti oleh virus corona, dengan kematian seramai 3 orang tambah lagi. Jadi hingga saat ini warga negara kita, warga bangsa kita yang terkorban kesan daripada jangkitan virus corona sudah pun terkumpul seramai 193 orang. Dan yang paling tidak menyenangkan hati kita ialah saya amat bersimpati dengan warga di Sabah, Puan Nurmala, Mak Ali Arifin, Raja Kamal. Malam ni tajuk kita ada 3-4 tajuk aku Raja Kamal. Tentulah tentang politik, tentang banyak perkara. Warga Sabah seramai 673 orang telah dijangkiti oleh virus corona untuk hari ini saja. Jadi kalau diikutkan sejak ianya merebak di Sabah, dah beribu dah. Di Selangor 132, Kedah 17, Perak 9, Pulau Pinang 8, Kuala Lumpur 7. Satu import, jadi 6 tempatan. Labuan 6, Negeri Sembilan 6, Putrajaya, Kelantan dan Sarawak ada 1 kes. Tapi di Kelantan tu import. Kalau tak ada yang import ni, tak ada lah COVID di Kelantan. Jadi 3 negeri masih lagi bertahan tidak ada jangkitan virus corona, iaitu di Perlis, Pahang dan Terengganu. Saudara, sesuatu yang
agak menggusarkan fikiran saya apabila tadi Yang Berhormat Datuk Ismail Sabri melalui siarannya menyatakan sidang khas Majlis Keselamatan Negara yang dipromosikan oleh Yang Berhormat Tan Sri Perdana Menteri telah mendengar pembentangan Kementerian Kesihatan Malaysia berkenaan dengan situasi semasa COVID-19 di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Labuan, Selangor dan Sabah. Jadi katanya melihat kepada trend peningkatan kes positif COVID-19 ini, terdapat keperluan bagi memperketatkan kawalan aktiviti pergerakan keluar masuk yang melibatkan kawasan di negeri ini, di mana Kementerian Kesihatan Malaysia juga sebelum ini telah mengumumkan terdapat 9 kluster dari tempat-tempat kerja di negeri Selangor. Jadi justru itu Kementerian Kesihatan Malaysia menasihatkan supaya pekerja-pekerja bagi sektor awam dan pekerja swasta di peringkat pengurusan dan pentadbiran tidak perlu untuk hadir ke pejabat dan hanya bekerja dari rumah. Itu work from home. Dalam keadaan begini, MITI, iaitu Kementerian Perdagangan dan Industri, menyatakan bahawa terdapat hampir 800,000 pekerja sektor industri dari wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Labuan, Selangor dan Sabah akan terlibat dengan arahan ini. Itu arahan PKPB ini. Arahan ini juga akan melibatkan selama hampir 200,000 penjawat awam di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Labuan, Selangor dan Sabah. Walau bagaimanapun terdapat juga pengecualian bagi proses kerja yang memerlukan keberadaan mereka di pejabat, seperti bahagian terlibat dalam urusan kewangan, dalam membuat pembayaran, pengurusan, penguasaan dan kebajikan. Jadi untuk itu, pihak majikan telah pun diarahkan untuk mengeluarkan surat pelepasan perjalanan bagi setiap kakitangan terpaksa bekerja di pejabat sepanjang tempoh ini. MITI akan mengeluarkan kenyataan media berkenaan arahan ini dalam waktu yang terdekat. Dan pekerja yang tinggal di kawasan zon merah perlu melakukan swab test. Dan jika pihak majikan mencarum dengan pekeso, maka kos itu akan ditanggung oleh pekeso. Jadi pelaksanaan arahan ini akan berkuat kuasa bermula 22 Oktober. 2 hari lagi. Sehinggalah pelaksanaan PKPB di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Sabah selesai. Jadi itu kenyataan daripada Menteri Pertahanan merangkap jurucakap Kabinet. Saya melihat dalam keadaan begini ada dua perkara lah. Satu memanglah keperluan untuk kita menangguhkan segala aktiviti, penjarakan, begitu juga untuk melakukan penjarakan sosial, ya, untuk sentiasa berada di rumah. Tetapi ia akan menyangkut soal kerjaya. Kerana dah ramai orang tak ada kerja. Dan dalam keadaan begitu, suasana politik pula terus membahang. Dalam hari ini dengan semalam, walaupun cuaca mendung, tetapi bahangnya terasa. Berpeluh kita duduk di rumah. Ada teman-teman menyatakan kepada saya, apakah ini juga menyangkut soal kerana hari ini 20 bulan, tinggal lagi 12 hari. Parlimen akan bersidang. Apakah dengan adanya perintah larangan pergerakan ini bakal membuatkan Parlimen tidak bersidang? Kalau Parlimen tidak bersidang, ia mengundang persepsi rakyat, kemungkinan kerana kekhawatiran adanya usul undi tidak percaya yang akan saya baca sebentar nanti. Alhamdulillah, salam Datuk, Muafakat Nasional sudah terjalin. Betul ke Datuk? InsyaAllah, Alhamdulillah. Ya. Jadi, dalam keadaan sebegini, saya merasakan bahawa banyak pihak meragui sejauh mana benarnya perintah larangan ini diperlukan atau ada agenda tersembunyi untuk menangguhkan sidang Parlimen. Kan tinggal 10 hari lagi. Jadi kalau sidang Parlimen tidak berlaku, maka usul undi tidak percaya juga tergantung. Ya, Saudara Amzui Zurami, Assalamualaikum Datuk, saya dari Gua Musang. Ini masalah yang saya nampak yang akan mengundang persepsi. Sama ada ia kebetulan, ataupun ia dirancang, ataupun ia memang perlu diadakan. Kerana dia melibatkan Kuala Lumpur, dia tak melibatkan di Sabah. Walaupun Sabah pun memang sudah kawalan dah dibuat. Jadi ini keadaan. Saya tak tahu nak kata macam mana. Jadi kalau saudara duduk di rumah tu, tak tahu nak buat apa, order lah. Dendeng manis. Saya tidak malam akan promote dendeng manis. Ini hasil tangan menantu saya, Siti Farahah. Lembut, sedap.
Dalam pack ada yang 500 gram dan ada yang 1 kilo. Paling tinggi harganya RM60. Kalau nak rasa bolehlah telefon 017-711-4300. Kalau saya nak. Ini saya sekarang recommendation. Sementara kalau benar ada perintah larangan pergerakan, dah tak pernah makan apa, bolehlah cuba-cuba dendeng tu. Baik saudara, dalam keadaan kita resah begini, jangan lupa kita merenung. Renungan kata-kata sabda junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda dari Anas radhiyallahu anhu menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah redha pada seseorang hambanya jika dia makan sesuatu makanan kemudian dia memuji Allah kerana adanya makanan itu atau sesuatu minuman itu, kemudian dia memuji Allah kerana semua itu datangnya daripada Allah. Kemudian saya terbaca satu hadis lagi, riwayat Ahmad yang ke 7912. Katanya Rasulullah SAW bersabda, akan datang kepada manusia tahun-tahun penuh penipuan. Ingatlah Rasulullah menjelaskan akan datang, sabar ya Datuk Mat Ghazali. Tu apa pendapat Muafakat Nasional dah bersetuju untuk didaftarkan. Baru daftarkan, belum didaftarkan lagi. Nanti dia kata dah apakah bersatu nak jual sekali. Ingat tak payahlah bersatu bersama Muafakat Nasional. Nanti seperti kaduk naik junjung. Tu menyesal tak sudah. Ya, saya akan ulas sebentar nanti ya. Akan datang Rasulullah SAW bersabda, mafhumnya akan datang kepada manusia tahun-tahun penuh penipuan, di mana pendusta dianggap benar, pengkhianat diberi amanah. Pada saat itu ruwai bidah diangkat berbicara. Jadi para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah maksudnya ruwai bid'ah? Dan baginda Rasulullah SAW menjawab, orang bodoh hal ehwal agama turut campur dalam urusan masyarakat. Ini hadis riwayat Ahmad. Jadi artinya akan sampai waktunya, iaitu pendusta dianggap benar, pengkhianat diberi amanah. Jadi teringat saya bait-bait lagu Perahu Bangsaku. Perahu Bangsaku berlayar di tengah-tengah perjalanan. Kenapa terjadi ketimpangan? Yang benar dianggap salah, yang salah dibenarkan. Jadi sebenarnya secara rakyat kini semakin tenat. Saya tadi sempat menyelusuri Kota Raya Kuala Lumpur. Saya terfikir, Perdana Menteri, pemimpin-pemimpin masih asyik berpolitik. Sedangkan Kota Raya Kuala Lumpur khususnya semakin sepi. Pusat-pusat perniagaan semakin lesu. Suasana suram di mana-mana. Bila saya naik Grab tadi, bersembang, berbual dengan pemandu Grab, dia bukan anak muda Melayu, tapi lelaki Tionghoa berusia sekitar 45 tahun. Dia melahirkan keluhan. Dia kata teramat payah sekarang ni. Dulu dia bekerja, dulu dia dikerjaya, dulu dia boleh buat kontrak, sekarang tak boleh. Dia kerja dulu, dia tinggal di Kepung. Dia kata ramai sekarang ni terpaksa bawa Grab dan sebagainya. Kemudian bawa Grab pun bukan banyak passenger. Sampai lewat tengah hari tadi, dia kata daripada pagi dia bergerak sampailah jam 12.30 tengah hari. Dia cuma dapat 3 orang penumpang saja. Yang kos bayaran untuk Grab itu sekitar dalam RM7-8 saja. Dan saya tersentuh bila mendengar kenyataan itu. Katanya macam dekat the curve, langsung tak ada perjalanan taksi-taksi tersadai. Begitu juga bila saya menyusuri sekitar kawasan pusat kawasan Tiga Segi Emas di Bukit Bintang, tidak lagi ada kemeriahan. Pedagang-pedagang dah tak ada. Begitu juga bila pergi ke KLCC, sepi, muram, suram. Jadi saya terfikir, apa nak jadi negara aku ni dalam keadaan begini, sedangkan pimpinan masih bertelagah. Apa khabar Saudara Ramsyah Saleh? Ya. Terima kasih kerana hadir. Beliau Ramsyah bikin salam pada teman-teman semua. Jadi dalam keadaan begini, negara dirundung masalah. Ekonomi betul-betul tenat sekarang ni.
Dia bukan dah menurun, bukan mengelongsor. Saya melihatkan ekonomi sekarang ini untuk di Kuala Lumpur, sebab saya bercakap ni sekarang Kuala Lumpur. Saya tidak tahu apa yang berlaku di kawasan macam di Ipoh, di Pulau Pinang, di Alor, di Johor Bahru. Saya tak dapat melaporkan kerana tidak ada laporan yang sampai kepada saya. Tetapi penglihatan saya, apa yang berlaku di sekitar Petaling Jaya, di sekitar Kuala Lumpur, sekitar Bukit Bintang, sekitar Chowkit yang dulu meriah, hari ini sepi. Pusat-pusat membeli beras sepi. Dan kemurungan itu turut dikongsi oleh kakak-kakak kita yang berniaga di jalanan, yang buat goreng pisang, yang jual apa ini cukodok, yang jual apa ini keropok lekor. Bila saya singgah, saya belilah untuk anak, untuk cucu-cucu saya. Dia kata apa, ada amat COVID-20 dah tu. Dia kata bahawa sekarang ni jualan yang merosot sampai 50-60%. Ya, sebelum hajar, jalan tol lengang. Dulu kalau dalam waktu begini, saya ingatkan mungkin kena cuaca panas. Bahang. Walaupun mendung, tapi membahang. Tapi ekonomi begitu, kegiatan ekonomi tidak begitu merangsangkan. Dan tiba-tiba timbul pula cerita masalah tak habis-habis lagi ni di Selangor. Dah kering lagi air. Apa sebenarnya bicara alam pada manusia? Oh, Saadia Hamid, Langkawi teruk sangat Datuk. Laporan dari Langkawi. Memanglah di sektor pelancongan, orang dah tak ada duit nak pergi melancong. Dan kita mengharapkan pelancong dari luar tak masuk. Saya sidik salah Datuk. Moratorium dah tamat, gaji tak cukup. Yang ini yang kita suarakan. Sabah malam saya mengatakan kerajaan kena, tapi hari ini masih belum ada pengumuman resmi daripada Kementerian Kewangan berhubung dengan moratorium. Dah habis, dah tamat. Sedangkan gaji dah tak cukup nak bayar ni. Ini masalah yang sepatutnya ditangani oleh pemimpin, bukan mereka berpolitik. Saban hari berpolitik. Tak habis-habis. Dan lihat di Selangor, air tak dapat diselesaikan. Menteri Besar boleh senyum, boleh kata. Kemudian adalah saudara Abid Liu bagi bantuan. Dia carikan juga lori tong air ni, disewakannya untuk diberi pada penduduk-penduduk yang tidak punya air. Dah. Beliau pula dikutuk oleh Menteri Besar. Ni apa benda ni? Dia kata, orang nak buat baik, kau marah. Saya bersimpati dengan Abid Liu. Dia mau memberi khidmat bakti tanpa minta balasan. Lepas tu disindir pula. Abid Liu jangan ambil kat dalam ni, jangan ambil kesempatan lah. Dia sindir. Ini apa benda ni? Cuma apa, dia nak identiti. Saya ingat Saudara Azhar Yusof ambil Selangor, sindir Abid. Dia tu sedih tengok Abid, tolong bagi air kena. Ini masalahnya. Kadang-kadang saya kata, apa pentinglah menteri ini. Dia ni pemimpin apa? Ini betul-betul bukan pemimpin cak ayam. Tak boleh pakai langsung. Orang nak bagi khidmat bakti, kau sindir dia. Sedangkan kau sendiri tak mampu menangani masalah air. Ini bukan kali pertama. Untuk bulan ni saja dah 3 kali. Air keperluan. Jangan lupa, gambaran indahnya syurga itu, di bawahnya mengalir sungai. Air. Kalau tak ada air, apa nak jadi pada kita? Anak-anak tak boleh nak mandi, tak boleh air nak minum. Apakah kita akan terpaksa minum air daripada longkang? Ini betul-betul menteri longkang ni. Bukan cak ayam lagi. Saya marah. Kerana sekarang saya juga terjebak. Ini kita duduk di kawasan Petaling Jaya ni, kenalah juga. Nak buat macam mana? Walaupun kita sabarlah, ini dugaan Allah SWT. Tetapi pihak pemerintah, menteri besar, kenalah laksanakan tugas dengan tuntas. Kena ada persiapan, kena ada jangka masa. Okey, apa kalau berlaku krisis? Macam mana nak buat? Ini tidak. Orang bagi khidmat macam Abid Liu disindir. Longkang betul lah mulut MB ni. Kita mengharapkan supaya masalah air ini dapat segera usai dan semoga Allah SWT menurunkan hujan. Sebab sekarang ni memang 2-3 hari tak ada hujan, cuaca mendung. Tapi panas membahang. Konon ada pencemaran. Berapa kali nak cemar? Kalau kamu selalu membiarkan loji-loji takungan, loji-loji rawatan air ni tercemar,
Maka kalau itu syarikat, tamatkanlah syarikat itu perkhidmatannya. Jangan mereka mengambil untung ratusan juta, ratusan bilion. Rakyat menderita. Waktu senang mereka seronok. Ini Azmi Ahmad. Ipoh okey tu, jalan sibuk. Okey, Alhamdulillah. Jadi hal Menteri Longkang ni saya tak boleh terima lah kalau dia buat kenyataan begitu. Saudara Mazmil Amir, kenyataan MB palsu. Saya tak kisah dia kata palsu tak palsu, benda dah keluar dalam ini, kenapa tak nafikan? Inilah masalah pemimpin kita. Ada pegawai, kalau itu kenyataan palsu, nafikanlah. Tak ada pula. Saya mula nak marah ni. Tapi bertambah marah lagi saya, ini orang yang paling celaka dalam dunia ni. Ini saya kata, bukan menteri besar, adalah Ronnie Liu Tian Qiu. Ini wakil rakyat di Selangor. Tiba-tiba keluar dalam statement dia mengatakan apa yang berlaku di Thailand boleh terjadi di Malaysia. Ini dia suah memprovok rakyat Malaysia ni. Kerana rakyat di Thailand sedang berlaku himpunan menentang istana. Bila ditulis tu, now in Bangkok, they are saying no to the king. Jawab saya, bloody fool, bloody pass. Tak boleh sapat lah. Saya marah. Kerana mereka sudah mula untuk menggamit hati rakyat untuk membenci istana. Saya, siapa-siapa saya yang menyentuh soal Raja-Raja Melayu, saya akan bangun. Saya tidak akan memberi ruang kepada mereka. Sebab berkali-kali saya katakan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kita berpayung di bawah dirgahayu duli mahkota. Kita orang Melayu, raja-raja kita, ini bumi Melayu. Kita ada raja kita. Jangan disinggung. Memang saya tidak boleh terima kenyataan Ronnie Liu. Sepatutnya kenyataan ini Kementerian Dalam Negeri jangan sibuk berpolitik. Hamzah, panggil polis you, tangkap ni Ronnie Liu ni. Siasat. Kenapa dia mengeluarkan kenyataan begitu? Apa maksudnya? Apakah dia mau mengajak rakyat bangun menentang, mengadakan demonstran, melakukan demonstrasi jalanan? Macam mana dia laku di Bangkok? Okeylah Kota Raya Bangkok, berjuta manusia, rakyat dan semua. Itu kerana raja mereka tak ada dalam negeri. Raja mereka kabarnya berada di Paris. Dia nak marah itu masalah mereka, tapi jangan samakan Bangkok dengan Malaysia. Jangan samakan negara kita ini dengan negara luar. Apa yang berlaku di Jakarta, mereka dah tak ada raja. Soal mereka nak demonstran, terpulanglah. Jadi dalam keadaan begini, begitu juga 2-3 hari lepas, kenyataan paling biadab. Saya haraplah supaya Datuk Ayub dapat segera mengarahkan anak buah dia, tangkaplah Keling Paria tu. Saya panggil dia Keling Paria lah. Dia mandu lori, dia maki Raja Melayu ni. Bagilah stepik sedikit. Dia teringat saya ada wakil rakyat di Pulau Pinang, di Yutong, MP Ryan pun dulu mengatakan bila berlaku peristiwa kemangkatan Sultan Melayu, mereka keluarkan kenyataan macam-macam yang menghina Raja-Raja Melayu. So, jadi saya mengharapkan polis di Raja Malaysia bertindak. Kita kena bertindak. Raja kita ni perlu didaulatkan. Jangan mereka sembrono melakukan segala onar, segala kenyataan-kenyataan yang menghiris hati dan perasaan kita. Kalau mak dengan bapak kita orang kata, takkan kita nak diam diri. Ini payung mahkota kita. Ini bumi Melayu. Sekali saya dah kata berkali-kali, kalau siapa menghina pemimpin saya, siapa menghina Raja-Raja Melayu, artinya mudah, over my dead body, we will fight. Tapi saya harap pihak polis segera bertindak. Jangan sampai rakyat bangun. Kalau rakyat bangun, sudah tak boleh dikawal lagi. Memanglah Ronnie Liu dan puak-puak mereka ni memang nak mencari onar supaya berlaku kekecohan. Sebab mereka mahu mempolitikkan suasana ini. Jadi kita amat-amat mengharapkan supaya pimpinan di Bukit Aman itu tegas macam Datuk Ayub. Bawa balik Datuk Ayub dari Johor tu, datang letak kat sini Bukit Aman ni. Biar dia tangani satu persatu. Mana yang tak betul tu cekup aja, masuk dalam lokap, terajang aja lah. Orang yang tak pernah diuntung. Mereka yang tak pernah diuntung, tak tahu nasib mereka. Asal usul keturunan pendatang, diberi tempat, akhirnya kamu begitu mencerca Raja-Raja Melayu. Datuk, sistem negara kita dah rosak. Memang saya nampak Aman Zimis memang tidak dinafikan. Mak Ghazali minta Sultan Selangor buang dia dari Selangor, baru dia tahu langit dengan. Memanglah saudara Datuk Ghazali
Raja, kita ada kuasa. Rasulullah Muhammad, wujudkan kembali Isa. Kalau wujud Isa, rasanya dah penuh dalam tu. Tak, saya mengharapkanlah supaya kita tak sepatutnya lah. Inilah kesannya apabila dilontarkan suasana politik dalam acuan politik perkauman. Tadi saya naik Grab, tadi sembang juga dengan pemandu Grab tu. Dia kata dia susah hati. Dia pun tak mau bergaduh. Saya beritahu kat dia, kalau kita bergaduh antara Melayu, Cina, India sebagainya, apakah kita akan bakar bangunan? Apakah bila rakyat dah bangun nanti ambil tindakan membakar bangunan, sedangkan bangunan nak mewujudkan tu beratus juta. Nak mewujudkan bangunan itu bukan satu hari dua, takkan kita nak bakar begitu saja. Keharmonian negara kita sekarang ni. Memanglah kita sekarang ni berada dalam suasana yang tidak tenteram. Ekonomi kita mengunsur. Tapi kalau rakyat dibiarkan, diacukan dengan acuan politik songsang, politik perkauman ini amat berbahaya pada negara. Apakah kita mau melihat jiran kita sebelah menyebelah, menyembelih antara sesama lain? Selama ini kita hidup penuh dengan harmonis. Saya nak cakap mungkin saudara tidak berlaku pada diri saya. Jiran saya belah kanan saya, Tionghoa belah kiri saya, Tionghoa depan saya tu Tionghoa, ujung sana tu India. Takkan sanggup saya tengok, sedangkan kalau tengok anak dia main kereta, naik basikal, ada kereta laju pun saya marah. Itu kalau tengok anak-anak kecil begitu. Takkanlah sampai hati saya nak ambil pisau nak sembelih dia. Tak mungkin itu berlaku. Sedangkan mereka mencaturkan macam Ronaldo ni. Haram jadah punya orang. Kamu makan hasil daripada rakyat Selangor. Kamu maki gaji-gaji kami. Sial punya orang. Saya tak boleh terima lah Saudara Hashim. Ambil badu terlembik tak lembik terpulang lah. Yang Menteri Dalam Negeri lain tak ada. Nak kerja politik, bincang dekat Republika. Nak kena tangani kita, sebab itu saya kata kita rindukan seorang pemimpin macam Allahyarham Dr. Ismail. Kita rindukan pemimpin tegas macam King Gas. Kalau keadaan begitu tangkap je. Itu bab ancaman kita, dan saya minta supaya entry saya ini memang entry yang marah. Kali kita turun pula apa yang berlaku semalam. Memanglah semalam sepatutnya ada mesyuarat muafakat nasional antara Tuan Guru Haji Hadi dengan Datuk Zaid Abedi, Presiden UMNO dengan Presiden PAS. Tapi sebenarnya tidak berlaku. Apa yang terjadi adalah mereka yang terlibat, yang menentukan kemasukan Parti Peribumi Bersatu menyertai muafakat nasional itu, mereka itu saja yang memesyuarat. Saya tak kata mesyuarat lah, perbincangan. Dan keputusannya tetap Presiden UMNO dengan Presiden PAS tetap mengatakan bahawa nak didaftarkan muafakat nasional ini sebagai parti politik. Persoalan sekarang ni, kalau muafakat nasional didaftarkan sebagai parti politik, apa jadi dengan PAS? Sebab PAS dah menyertai Perikatan Nasional. Perikatan Nasional telah didaftarkan sebagai sebuah parti politik. Kalau daftar pula muafakat nasional juga sebagai parti politik, boleh ke begitu berlaku? Bolehkah diizinkan keadaan ini berlaku? Satu orang berada dalam dua parti. Satu parti menyertai dua parti politik bergabung. Bolehkah diizinkan oleh perlembagaan? Ini persoalannya sebenarnya. Jadi saya tengok apa yang dinyatakan, yang buat kenyataan itu adalah ini kenyataan media yang ditandatangani oleh Datuk Taqiyuddin dan Tan Sri Anwar Musa. Datuk Taqiyuddin mewakili PAS. Tapi UMNO Tan Sri Anwar Musa pula sign. Pula dah ramai menghubungi saya. Dia kata apa ini kriteria Tan Sri Anwar Musa menandatangani ni kenyataan media itu? Saya kata dia lah sekretariat Kepada Muafakat Nasional. Dan tapi nak bercakap dengan pihak UMNO, sepatutnya Susah Agung UMNO lah. Ini pun satu hal lagi. Sebab itu kenyataan yang Muhammad Melihat Tengku Razali berhubung dengan adanya pimpinan dalam UMNO yang membela parti lawan, boleh diambil tindakan. Ini mereka boleh diambil tindakan. Boleh diambil tindakan disiplin kerana mereka dilihat bersimpati dan menyokong parti lawan. Ini bertentangan. Dan memang pun kita kata kenyataan kadang-kadang kita sakit hati. Ini kenyataan keras pengurusi Majlis Penasihat Presiden dan pengurusi Majlis Penasihat UMNO yang Muhammad Tengku Razali. Dia kata mana-mana ahli UMNO yang mendahulukan kepentingan parti politik lain boleh dikenakan tindakan disiplin, termasuk dibuang parti. Jadi ahli Parlimen Gomo Sang kata tindakan itu juga boleh dikenakan terhadap pimpinan tertinggi
Kiranya benar ada kalangan mereka yang mengambil pendekatan demikian. Apa dia kata? Bagi saya, sebagaimana disuarakan oleh ramai ahli-ahli UMNO di peringkat bawah, sikap yang ditunjukkan oleh pimpinan UMNO itu seolah-olah dia tidak hormat pada perjuang UMNO. Dia tidak menghormati pada perjuangan UMNO. Nak mendahulukan pimpinan parti lain. Jadi dia kata, mengapa begitu? Jadi kalau inilah sikap mereka sebenarnya, mereka patut diambil tindakan sampai boleh dibuang daripada parti. Kalau tidak memperjuangkan kepentingan parti, itu memang jelas. Jadi Tengku Razali kata amatlah tidak wajar untuk mendahulukan kepentingan pahlawan, khususnya Pakatan Harapan. Sedangkan UMNO selama ini tegas tidak bersetuju dengan dasar-dasar mereka. Ya, kita bersyukurlah masih ada pimpinan macam Tengku Razali yang sering menegur. Tapi apakah teguran itu dipakai tidak, tak tahulah. Kerana saya terkejut juga sebab tiba-tiba macam ada kenyataan Tan Sri Amran Musa yang juga ahli majlis tinggi maklumkan Zahid dan Muhyiddin selalu bertemu dan mengadakan perbincangan berkaitan kerjasama politik dalam Perikatan Nasional. Saya terkejut. Betul ke? Kalau begitulah kenyataannya, bercanggah dengan kenyataan Presiden UMNO. Presiden UMNO kata dia sudah sampai masanya, dia kata dia menarik sokongan kepada Perikatan Nasional. Bercanggah. Apakah dia cuba untuk pacify atau mententeramkan suasana? Tak betul. Sebab itu saya kata kadang-kadang kenyataan susu Barisan Nasional ni seringkali dilihat bercanggah. Dan kenyataannya tidak lain tak bukan membela parti sebelah sana. Dia dah menggambarkan seolah Datuk Seri Zahid Hamidi selalu berunding dengan Tan Sri Muhyiddin. Betul ke begitu? Jadi janganlah kerana kamu dah berada dalam kabinet begitu, kamu nak membela segala-galanya. Ini keadaan. Jadi kita mengharapkan supaya pimpinan UMNO khususnya kena sedar diri. Terlajak perahu, ingat, terlajak perahu boleh ditarik, terlajak kata buruk padan. Jadi kalau kita perjalanan kita jauh, sudah tersasar, kembalilah ke pangkal jalan. Tak perlu nak didewa-dewakan. Kerana jadah waktu sudah hampir, sekarang tinggal 10 hari. Tinggal 10 hari lagi usul undi tidak percaya terhadap Perdana Menteri akan berlaku. Akan berlaku. Tak boleh nak tahan sebenarnya. Sebab itu saya tadi bila mengatakan kemungkinan PKP ini, itu lockdown ini berlaku, apakah ada agenda? Atau sepatutnya kecualikanlah. Jadi kalau berlaku lockdown ataupun PKP, Perintah Kawalan Pergerakan ini, ahli-ahli parlimen daripada luar negara, dari luar negeri tak dapat datang. Yang datang dari Sabah, daripada Sarawak, daripada Kelantan, daripada Terengganu tak dapat datang ke Kuala Lumpur. Bila tak boleh masuk ke Kuala Lumpur, nak buat usul macam mana? Apakah ini untuk memanjangkan lagi jadah waktu tempoh Tan Sri Perdana Menteri untuk berada di anjung kuasa Sri Perdana? Sedangkan rakyat sudah menanti. Rakyat menanti. Sebab bila pengumuman kononnya mengatakan Muafakat Nasional mahu didaftarkan, saya mendapat komen yang cukup positif. Ramai. Terlalu banyak masuk dalam entry saya mengatakan, Datuk, syukurlah Muafakat Nasional akhirnya didaftarkan. Cuma saya katakan belum lagi. Usaha nak dibawa Muafakat Nasional UMNO dengan PAS nak mendaftar. Belum lagi sebab argumennya, seperti saya katakan, PAS masih berada dalam Perikatan Nasional. Apakah pendaftar pertubuhan akan mengizinkan suasana begitu? Memang kita seronok, tapi dalam keadaan yang seronok begini kena ingat. Supaya jangan kita tergigit lidah. Ya, tiba-tiba alamak tak boleh lah. Kita kecewa pula. Jadi dalam keadaan semarak rakyat untuk melihat usul undi tidak percaya terhadap Perdana Menteri ini, semarak rakyat. Dah saya tegur beberapa kali malam, saya kata sepatutnya Tan Sri Perdana Menteri cukup-cukuplah. Cukup-cukuplah. You cannot perform. Anda tidak mampu untuk mengurus takbirkan negara ini. Ni Nurizan Sapar kat Selangor katanya full lockdown. Kalau full lockdown tak boleh bergerak, tak boleh keluar. Kalau tak boleh keluar, macam mana okey rakyat datang ke parlimen? Kalau pecah nombor besar STO, KJ, kemudian mereka lompat masuk PPM, macam mana tu, Datuk? Cik dia lah, lompat-melompat mereka seorang. Mereka tidak mampu menahan gerakan rakyat. Saya nak katakan berkali-kali bahawa rakyat sudah bosan dengan pimpinan politik
yang mencaturkan politik tidak melihat kepentingan rakyat. Rakyat sudah bosan, dah tak boleh terima segala alasan. Orang kata come what may lah. Mereka mau lihat 2 November nanti berlakunya persidangan parlimen, adanya usul undi tidak percaya terhadap Perdana Menteri dilaksanakan. Sebab nak suruh berhenti pun tak nak berhenti. Macam saya katakan, ada 3 malam lepas, bila Datuk Seri Anwar Ibrahim jumpa Agung, kata adanya sokongan dan sebagainya. Tak mau dia pergi menghadap Agung. Patutnya dah rasa lah, feel lah. So, Mat Azmi Mat Ali, media bijak, dia cepat-cepat daftar PN walaupun tanpa UMNO. Memang begitulah percaturan dia. Dan kita melihat dengan jelas bahawa hubungannya dengan UMNO ini bukanlah hubungan yang mesra alam. Bukannya ada hati dalam taman, tidak. Tetapi penuh dengan kebencian. Penuh dengan kebencian. Saya melihat rentetan peristiwa satu persatu. Tak ngapalah kau dah benci pun, kau dah berada di anjung kuasa tu, it's okay. Tetapi yang paling penting sekarang, jagalah rakyat. Kita berlapang nada okey, UMNO dah Barisan Nasional. Orang tanya saya, Datuk, macam mana UMNO Barisan Nasional dah, okey lah kita terima. Bukan kita nak menentang, sebab itu kehendak rakyat dulu. Pilihan raya 2018. Rakyat dah terima, alright. Sebab kita tunggu pilihan raya yang ke-15. Tetapi dalam tempoh ini kau jagalah rakyat. Sebab bila kamu nak menggapai kuasa, bila kamu nak jadi Perdana Menteri, kamu mesti harus memikirkan, kalaulah berlaku taifun, kalaulah berlaku banjir besar, kalaulah berlaku peperangan, kalaulah berlaku ekonomi dunia, kalaulah berlaku bencana alam, apa perlu dibuat? Sepatutnya dah ada persiapan. Kita ada Majlis Keselamatan Negara. Bukan kita tak ada. Kita ada unit disaster ataupun unit bencana alam. Bukan tak ada. Sepatutnya mereka ini kena sentiasa berada dalam keadaan siap siaga. Bukan kita tak ada, kita ada squad yang diwujudkan. Zaman Datuk Seri Zahid Hamidi jadi Menteri Haiwan Dalam Negeri, Timbalan Menteri itu, dia mewujudkan SWAT group. Jadi tidak lagi rela ini dilihat untuk jaga parking kereta bila orang pergi kahwin saja. Diangkat martabat rela ini. Sepatutnya di follow up lah. Siapa yang kemudian lepas itu mengambil alih, teruskanlah pelaksanaan tu. Laksanakan mengikut SOP-SOP yang telah dituluskan. Jadi tidaklah rela ini duk jaga kereta saja. Jadi beri mereka kursus bagaimana untuk bersama-sama membantu bila berlaku bencana alam dan sebagainya. Ini tidak begitu. Entahlah tuan, perhatikan saya ini, saudara Aiman, kita bukan tak boleh membiarkan begitu. Kita harus menyuarakan jiwa mereka. Datuk, firasat saya 30 bulan ada kabinet baru. Kabinet mana? Minta maaf, bukan kabinet kayu lah ya. Firasat jiwa mereka. Tapi PKP lockdown 1 bulan, beri perikmen ditangguh dan terus dilanjut hingga Januari. Mohon Datuk simpan ramalan ini. Saudara meramalkan. Okey, semua orang boleh meramalkan. Tapi macam saya katakan, rakyat sekarang ni menunggu dengan penuh harapan berlaku sesuatu dalam kepimpinan negara sebab mereka sudah hilang yakin. Sebab dilihat lesu segala-galanya. Ya dah betul lah tu, lockdown 28 bulan ni PKPD. Saudara Abu Rahman. Ya, saya lihat ini lagi bahaya ni sebenarnya. Kalau kerana politik kamu nak buat PKPD ni, jangan lupa, November ini penting. Sebab bajet akan dibentangkan dalam parlimen. Apa nak jadi kalau bajet tak boleh dibentangkan, tidak dapat kelulusan, jadi keterangan kerajaan nak bayar gaji macam mana? Semalam saya tengok ada lori terbalik, dah kata lori bawa duit pencen. Saya ketawa tengok, saya kata kadang nakal juga warga netizen ya. So bila lori pencen dia kata, ini lori ni bawa wang pencen. Sebab katanya pencen kaki tangan kerajaan, barang pencen masih belum diterima. Kononnya saya tak tahu, saya bukan orang pencen. Walaupun usia saya usia pencen. Nak dalam keadaan sekarang begini, kita merasakan bahawa rakyat ternanti-nanti. Kenapa ada usaha untuk menangguhkan persidangan Dewan Rakyat? Ini satu persoalan. Kerana kalau ditangguhkan Dewan Rakyat, bagaimana dengan kedudukan bajet? Bajet negara ini penting. Kalau tak dapat kelulusan, Januari nanti gaji polis tak dapat, gaji askar tak dapat, gaji ketangan tak dapat, bergamuk.
Kalau askar puak tani yang marah nanti, letak senjata, apa jadi pada keselamatan negara? Polis pun buat tak tahu apa jadi pada keselamatan. Rahim Yassin, pencen dah masuk tu. Okey, alhamdulillah. Saya cuma kata, saya dengar. Terima kasih kerana memberi pandangan. Kita apa yang benar kita kata benar. Selagi BN tak berkuasa semula, jika ada pelabur nak melabur, pasti tak berani nak melabur Hamid Wahab. Saya bukan kata soal BN dan sebagainya. Saya katakan selagi kepimpinan negara ini tidak dilihat mantap, tidak dilihat benar-benar berkemampuan, susah juga. Nah, soalnya bagi saya pelabur ni, kenapa kita mengatakan soal pelabur? Pelabur datang, pelabur dari mana nak datang? Satu dunia tengah tenat. Satu dunia. Di Amerika beribu syarikat dah jatuhkan muflis. Di England dah tutup pun negara tersebut. Jadi jangan kita bagi alasan nak jaga pelabur mesti no. Inilah masanya kita melakukan national corrections. Inilah waktunya kita melakukan satu pembetulan nasional. Sebab itu awal-awal tadi saya jelmakan masalah Ronnie Liu. Jadi mereka-mereka yang mencabar tentang istana kita ni perlu ditangani. Masalah rakyat seperti air perlu ditangani. Masalah politik perlu ditangani. Tentang COVID-19 mesti dan wajib ditangani. Apa cara? Carilah upaya. Kalau nak lockdown, pendapatan rakyat tak ada. Takkan nak biar mereka duduk di rumah mati tak makan. Apa dah jadi pada moratorium? Moratorium ini bukan kita tak nak bayar hutang, tak ada duit nak bayar. Macam mana? Tiba-tiba dah dalam masa lockdown ini, kaki tangan bank apa semua hantar surat petition. Rumah anda akan dilelong kerana tak bayar duit bank. Jadi kan menimbulkan masalah pada rakyat. Ya betul, saya setuju dengan Bahasa Biru. Kalau nak menyatukan, mesti disatupadukan balik parti-parti Melayu ni. Tok, kalau begitu tak bermakna lah apa yang dicanangkan tentang muafakat nasional tu. Tak betul tu lagi. Dr. Azmi, belum lagi. Ini kadang-kadang kita bercakap ni kita mendahului segala-galanya. Khair Osman, apa kata Khair? Ini semua pasal moden yang berlagak sombong. Nak up dalam sendiri. Ingat boleh up tapi terduduk. Lalas jadi goyang. Ini carilah ranting. Nak menapak. Saya tidak mau menuduh secara peribadi. Tapi cara kita kalau dah Perdana Menteri masih lagi berdegil, tak mau lagi berundur. Betul Ustaz Razan, Amerika pun dah teruk sekarang ni. Saya ada seorang anak saudara saya, dia kahwin dengan warga Amerika, duduk dekat Iowa. Dia menghubungi saya, dia kata, pakcik, dia kata teruk kami sini. Ini keadaan satu dunia. Jadi duk fikir pelabur mana datang. Nak agak pelabur dari Jepun. Jepun pun sekarang ni tengah melelong. Dia di England, di negara barat, apatah lagi. Azam Hashimura, betul, tak boleh ke Agong buat kejahatan politik? Sepatutnya begitulah. Itu yang kita suarakan tiap-tiap malam tu, kalau boleh diadakan satu perintah darurat. Mageran ini darurat politik, saya katakan. Stop with all this thing, concentrate. Lantik jatuh kuasa, siapa je pengusinya, selesaikan masalah rakyat sekarang ni. Itu yang sepatutnya. Dia kata tak boleh sekarang ni kita kena bawa usul tak percaya. Saya tertarik hati dengan apa yang dijelaskan oleh Syam Rahayu. Syam Rahayu adalah pengamal undang-undang. Dia kata proses ataupun usul undi tak percaya di parlimen ini adalah mengikut perkara 43/4. Itu pada pasal 43/4 dalam pertugas ini, jika Perdana Menteri tidak lagi mendapat kepercayaan majoriti ahli dewan rakyat, maka Perdana Menteri hendaklah meletakkan jawatan jemaah menteri, melainkan jika ada atas permintaannya parlimen dibubarkan oleh Tuan Agong. Ini yang terbaik. Jadi ada persoalan, kenapa usul undi tak percaya diletakkan pada senarai bawah dalam aturan mesyuarat bagi persidangan dewan. Ini yang disuarakan oleh Yang Berhormat Tengku Razali. Dia kata kenapa dia letakkan aturan ke bawah? Dia kata usul undi tak percaya diletakkan pada senarai bawah dalam aturan mesyuarat kerana usul undi tak percaya adalah usul yang dimasukkan oleh ahli persendirian dan tidak mewakili kerajaan. Itu peraturan. Jadi pada peraturan 15(1) dan 2, peraturan-peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat, iaitu standing order. Ada dinyatakan urusan kerajaan hendaklah didahulukan daripada urusan-urusan lain.
dan usaha kerajaan hendaklah diaturkan mengikut sebagaimana yang baik pada timbangan kerajaan dan diberitahu kepada setiausaha. Ini yang argumennya. Tetapi sebenarnya apa yang dikata oleh Syak Faruk Zuki, dia kata bahawa aturan persidangan itu adalah undang-undang di dalam parlimen, peraturan. Tetapi usul undi tak percaya ini menyangkut soal perlembagaan. Jadi perlembagaan mengatasi undang-undang. Maka sepatutnya naklah didahulukan. Malahan speaker, macam mana tadi saya katakan, speaker sendiri sebelum dia menyertai menjadi speaker Dewan Rakyat, dia pun bagi tahu sepatutnya usul undi tak percaya ni hendaklah dibawa, hendaklah didahulukan yang teratas sekali. Kerana ini menyangkut soal undang-undang. Tapi bila dah jadi speaker, dia mula berlindung di belakang ini menteri Jabatan Perdana Menteri, Menteri yang jaga haiwan undang Datuk Taqiyuddin. Saya kata kalau ini berlaku, speaker nak cari perlindungan, berdiri di belakang menteri di Jabatan Menteri, ini satu pencemaran yang cukup bahaya dalam sistem pembahagian kuasa. Kerana dengan sendirinya beliau mendedahkan bahawa eksekutif menguasai kerajaan, menguasai legislatif. Jadi sebenarnya eksekutif daripada menteri, jemaah menteri, mereka sudah dilihat mencampuri urusan legislatif. Benda tak boleh berlaku. Jadi bila speaker kata begitu, dia menjawab surat daripada Tengku Razali 3 hari lepas. Dia kata bahawa kalau Tengku Razali hendakkan juga usul tak percaya ni dibawa dan dibentangkan dalam Dewan, maka hendaklah berunding, berbincang dengan menteri di Jabatan Menteri. Ini tak boleh. Mesti diutamakan. Sebab Dr. Khair Osman, usul tak percaya sangat perlu untuk kita menyelesaikan secara tuntas masalah ni. Jadi bila ada usul tak percaya ni, kalau benda tu berlaku, maka dia akan memulangkan segalanya pada Agong. Rosa Mak Yazin, Rosa MY, speaker spin. Iyalah, dia spin lah. dia bukan nak dia spin, dia nak mengelak. Dan saya juga terkejut, macam saya katakan semalam, tiba-tiba timbalan speaker pun menyuarakan perkara lebih kurang sama. Dia kata kalau usul ini tak percaya ni dibawa, seolah-olah kita menentang titah Duli Yang Maha Mulia Pertuan Agong. Pula dah, saya kata, melindung pula di belakang istana. Jadi sebagai speaker tak bolehlah begitu. Utamakan perlembagaan. Sebab Perdana Menteri mesti mendapat sokongan dulu. Mesti membuktikan dia mendapat sokongan di kalangan ahli-ahli Dewan, ahli-ahli Parlimen seramai 222 orang. Kerana hingga saat ini masih lagi belum dibuktikan dia mendapat sokongan majoriti di kalangan ahli-ahli Dewan. Maksud saya ahli Dewan tu ahli-ahli Parlimen, wakil-wakil rakyat yang seramai 222 orang. Jadi benda ini juga sepatutnya membantu kita mengesahkan bahawa apa yang diputuskan oleh Tuanku itu ada benar atau tidak. Sebab itu negara ini mengesahkan negara kita ini adalah negara demokrasi, raja berperlembagaan. Ini tidak. Sekarang ni bila kita pertikaikan Perdana Menteri, seolah kita pertikaikan pemilihan agung. Sedangkan pemilihan itu tak tahu sama ada sahih tak sahih. Apakah pertimbangan yang Pertuan Agong itu betul-betul mendapat persetujuan daripada kalangan ahli Dewan. Jadi inilah perlu dibincangkan, perlu dibuktikan. Jadi speaker tak boleh nak bersindung, tak boleh nak menyelamatkan keadaan. This is the biggest question. Ini masalah perlembagaan. Jadi jangan cari alasan untuk menutup ataupun melindungi seseorang dengan menggunakan institusi raja, dengan menggunakan Dewan Parlimen, dengan menggunakan undang-undang. Hamizah, pesan betul lah Datuk, sampai bila nak habis. Memang kita rasa bosan. Puan Hamizah, bukan Puan Hamizah seorang saya merasa bosan. Saya sendiri bila tadi berjalan di sekitar Kota Raya Kuala Lumpur, saya rasa sedih melihat inikah negaraku yang dulu aman makmur. Kita bangga dengan dunia luar. Memanglah pelawat-pelawat asing datang ke negara kita ni, dia kata Malaysia is the best country. Sebab negaranya, rakyatnya
adalah rakyat yang sentiasa smile, senyum. Kita kaya dengan senyuman. Budi bahasa kita kaya. Tapi sekarang ni kita terjebak dalam perbalan politik yang tidak menggambarkan kita adalah warga bangsa yang cinta damai. Hari ini kita dilihat warga bangsa yang sudah terjebak dalam percakaran, dalam percaturan politik yang tidak menentu. Jadi pelawat kalau datang pun malu. Nasib baik ada COVID ni. Kalau tidak dia kata, is it what Malaysia you are talking about? Kerana negara kita ni satu anugerah ilahi. Terlalu indah, terlalu cantik, aman, tentram. Berkali-kali saya katakan, bumi Malaysia ini, pantainya landai, putih, bersih. Air tenang, jernih, cantik. Untuk kita beriadah, untuk berkelah. Angin yang datang, sepoi-sepoi bahasa. Bukannya angin halilintar, bukannya angin ribut taufan. Tidak. Ombak yang melandai ke pantai kita ini cukup berlagu. Setianya ombak itu pada pantai, mendabarkan dirinya pada dada pantai. Begitu ini bumi kita ini, cantik untuk pelawat datang. Kepanasan, bukanlah panas yang melampau macam di Utopia, bukannya panas macam mana di negeri Arab. Kepanasan kita dalam Khatul Istiwa. 30 sekarang ni pun dalam naik 38, 39 kita dah rasa panas dah. Tapi tidaklah sepanas kalau saya musim sama di Itali terbakar kulit. Waktu saya pernah mengalami, waktu sama pergi ke Itali, ingatkan apa, okey lah negeri sejuk. Rupanya baru kita tahu, pedih sepedih-pedihnya kulit belakang kita ni. Jadi itu kita punya bumi kita. Cuacanya sepanjang tahun sama all out throughout the year. Buminya subur. Rakyat hidup dalam perpaduan harmonis yang indah. Tapi hari ini rakyat terjebak dalam perbalahan politik yang tidak menentu. Ke mana kita nak pergi sekarang ni? Sebab itu kita menuntut supaya usul undi tidak percaya ini segera dibawa ke Dewan. Bahaskan, kalau betul Tan Sri Muhyiddin perlu turun, dia kena turun. Tak payah tunggu-tunggu lagi. Ini keadaannya yang saya merasakan bahawa sudah sampai cukup-cukuplah kita berpolitik dengan politik yang tidak lagi matang. Kita menjunjung ke bawah duli kita. Dan saya sedih bila ke bawah duli kita ini jadikan seolah-olah perisai oleh mereka. Salam Datuk. Kenapa tak pernah balon MCA, MIC sedangkan Dong Zong ditubuhkan oleh MCA dan menindas hak pendidikan dan bahasa Melayu? Syafiq Abdul Halim, saya memang nak balon. Tapi sekarang ni biar kita selesaikan masalah dalam rumah kita dulu. Bila rumah kita dah bersih apa semua, baru kita tengok mana-mana ada rumput-rumput yang apa perlu ditabas, kita tabas. Yang bagi Datuk, mungkin bahang sumpah laknat dilafazkan oleh mangsa fitnah. Pun saya tidak boleh nak kata apa. Datuk, kan sekarang musim COVID, mana ada pelancong, orang ramai pun takut nak ada keluar. Itu yang benar. Betul? Tak, maksud saya tu bukan orang ramai saya, tapi perniagaan sepi. Betul lah COVID tu memanglah orang takut nak keluar, tetapi waktu yang sama orang tidak boleh nak berbelanja. Keluar nak belanja bersikit-sikit. Saya bertanya dengan yang pemandu Grab, pemandu teksi begitu. Saya kalau saya buat survey, bila saya turun, saya buat survey, saya akan bertanya, saya tak malu bertanya. Sebagaimana yang saya selalu katakan, kalau saya membuat survey ekonomi, nak tanya ekonomi kita ni betul-betul mampan atau tidak, saya akan duduk dekat petrol stations. Saya duduk dekat petrol station itu 1 jam atau 2 jam, kena bertanya dengan anak-anak muda yang menggalikan pump ataupun menggalikan akaun dekat petrol station itu, yang jual minyak. Tanya dekat dia, hari ini berapa banyak kereta isi penuh? Dia akan jawab, hari ini adalah dalam 10 biji, 20 biji. Kereta jenis apa? Dia akan kata, Myvi. Kita tahulah itu kereta Grab ataupun taksi. Dulu kereta yang Mercedes masuk, BMW masuk. Dulu memanglah, cik, balik kunci je. Sekarang ni nak buat macam mana isi RM30? Artinya, people don't have a hard cash. Wang tunai tidak ada lagi dalam tangan. Satu. Kemudian saya akan pergi dulu masa saya buat survey, saya bersurvey ekonomi, saya pergi ke shopping kompleks. Di bawah shopping kompleks tu ada kedai, ada pusat lawatan kereta yang cuci kereta, ya. Sebab banyak orang tak tahu di Kuala Lumpur, sekitar Kuala Lumpur Tanah Jaya,
Mereka-mereka yang tinggal di apartmen ataupun di kondo-kondo, mereka mempunyai kenderaan sendiri, kereta. Tapi tidak ada tempat untuk mereka basuh kereta. Jadi mereka terpaksa pergi ke tempat yang dekat shopping complex itu untuk cuci kereta, untuk servis kereta mereka. Jadi kita tanyalah kat autocare dekat, waduh autocare macam mana ni hari? Kereta banyak masuk. Berapa banyak ini ke cuci kereta ini hari? Dia kata, dulu saya ada 18 orang kerja. Cuci kereta, bersih kereta, tuning kereta, bikin ini, kasih apa ini, polis kereta. Sekarang saya sendiri bikin loh. Ada 2 orang saja. Apa saja tak ada kereta. Artinya orang tidak mempunyai duit lagi nak fikir soal nak cuci kereta dah. Itu cara survey saya. Saya tak ada ambil borang, tanya pendapatan gitu. Itu bagi saya itu akademik. Sebab itu saya katakan bila kita nak bercakap soal nak buat survey politik dan sebagainya, jangan kita masukkan soal akademik untuk memasukkan dalam teori kita. Jangan kita berteori dalam politik berdasarkan survey-survey yang sebegitu. Akhirnya kita akan mendapati satu survey yang silap. Satu kesalahan. Kemudian pergi bertanya dekat pasar. Tanya orang di pasar tu selalunya orang lebih suka beli ayam. Sebab ayam ni tahan, taklah sebab mudah busuk macam ikan. Lepas tu anak-anaknya suka makan ayam. Bertanya. Ada puan, minyak hitam, persaingan tapi wujud kerana dalam pasaran banyak jenama minyak enjin. Jadi bila pergi ke pasar, tanya Pak Cik jual ayam tu, hari ni berapa ekor? Dia kata dulu saya boleh jual satu hari 50 ekor. Sekarang hari ni, hari minggu ni, nak lepas 10 pun tak tahu lagi lah. Dulu saya terpaksa pasang 2 orang bekerja dengan saya. Satu tukang sembelih, satu nak cuci ayam semua ni. Berarti kos tunai untuk berbelanja dah berkurangan. Di pasar tu, itu yang sebenarnya. Dan paling penting sekali, kalau dia duduk di Kuala Lumpur ataupun di Kelang, cari pasar borong. Kalau di Ipoh, pergi ke pasar borong Ipoh. Kalau di Kedah, pergi ke pasar borong Alustar. Pasar borong inilah tempatnya pertukaran wang yang begitu banyak. Tanya kani-kani bank di sekitar pasar borong, apa dia punya turnover? Berkurangan. Tanya dia berapa persen? 60, 40%. Lama. Saya kata kalau 40% dah tenat tu. Itu kedudukan ekonomi yang saya kata saya tak belajar dekat universiti. Saya tak ada baca buku, tidak. Saya fizikal. Tanya dengan pemandu taksi, tanya dengan pemandu Grab, bertanya dengan makcik yang jual goreng pisang, yang jual kuih tepi jalan, kemudian restoran, apa berlaku. Dan kita tengok karakter. Di situlah baru kita dapat dapatan kita. Jadi yang paling penting sekarang ni, pimpinan negara harus memikirkan bagaimana kita nak mengatasi masalah ini. Ini masalah rakyat. Kamu berada di atas pentas politik menjaminkan bahawa ini kamu nak buat. Tapi apa berlaku? Hari-hari yang kita tengok macam-macam. Ni tiba-tiba saya dapat ni. Satu kiriman pada saya, terkejut saya. Itu masalah Balqis di sebuah negeri di antah berantah selatan negeri Malaysia. Seorang gadis bernama Balqis. Jadi saya tak mau sebut lagi lah. Dah ada laporan polis dibuat apa semua. Kenapa jadi begitu? Di sini, di negara kita ni tak tumbuh, tak melata. Tak sungguh orang tak kata. Satu benda lagi saya nak beritahu, di Malaysia ni kadang-kadang gosipnya selalunya 70% pengalaman saya sebagai wartawan, gosip itu dulu adalah true. Kalau gosip itu berlaku, saya percayalah, adalah ceritanya. Dia tak boleh dinafikan. Tak ada. Bila dia gosip, mesti ada. Gosip, menteri itu begini, menteri itu begini. Adalah tu. Anak menteri itu begini, tapi tidak dapat fakta. Faktanya kena siasat lagi lah. Yang saya dapat ni, gosipnya tentang Balqis di sebuah negeri antah berantah selatan tanah air. Kalau saya dapat nanti, saya akan jelaskan. Irhad Rahman, Datuk nak buat apa? Nak buat undi tak percaya tu untuk menentukan sokongan atau nak jatuhkan Perdana Menteri? Irhad Tamam. Bukan nak jatuhkan Perdana Menteri, untuk memberitahu Duli Yang Maha Mulia Pertuan Agong, inilah keadaan sebenarnya. Apa yang berlaku terhadap pelantikan beliau. Sebab saya berkeyakinan rakyat sudah hilang kepercayaan. Buatlah survey macam mana pun. Rakyat sudah hilang kepercayaan melihat pimpinan Tan Sri Perdana Menteri lebih banyak berpolitik dan mendiamkan diri.
Masalah negara tidak ditangani secara tuntas. Satu persatu masalah timbul. Ini yang menjadikan masalahnya. Kita tidak mahu supaya beliau mengundurkan diri. Sebab tak nak. Orang Melayu ni dia lembut. Dia hitam putih, Melaka tu Datuk. Tak tahulah saya. Ya, itu keadaannya Rita. Jadi isu Balqis saya rasa akan meredak tak lama lagi. Kalau tidak ditangani sebaik mungkin. Kalau tiba-tiba ada laporan polis, kenapa buat laporan polis? Kenapa kita nak harus mengadakan laporan polis? Bila you buat laporan polis, tentu akan ada siasatan. Bila ada siasatan, akan menimbulkan persepsi yang bukan-bukan. Tak sepatutnya begitu. Kurosaki Yoshigo dijangka akan berlaku PRU 15 dalam masa terdekat, tapi tidak PRN di kebanyakan negeri. UMNO jangka akan banyak bertanding dan dengan calon bebas. Kita kalau boleh, kita tak mahu ada pilihan raya dulu. Tak mahu ada pilihan raya. Saya memikirkan dengan keadaan ekonomi begini, pilihan raya tu bukan sikit. Selamat Ghazali Rahman. Saidina Ali pernah berkata rosaknya umat ini kerana aku pertama yang terlalu membenci akan Khawarij. Yang kedua, yang terlalu mencintai aku. Nah, ini dunia ini akan rosak kerana mereka terlalu taat kepada seseorang. Mengatasi ketaatan kita kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, mementingkan diri sendiri. Ini yang berlaku sebenarnya kalau kita buat kajian. Saya tak tahulah Dr. Ghazali, kajian yang saya lihat bahawa perpecahan ummah itu berlaku memanglah daripada zaman Nabi Adam dulu. Qabil dan Habil lagi pun dah berbalah, dah berbunuh-bunuhan. Tetapi ekoran daripada itu adalah peristiwa pembunuhan Ali, yang dilantik sebagai khalifah, berlakunya apa. Saya tak dapat lagi fakta-fakta tentang Muawiyah dan sebagainya. Jadi kalau Dr. Ghazali ada fakta itu, kalau kirim kat saya bagus juga. Dan sebab saya merasakan itulah bermula perpecahan di kalangan umat Islam. Muhammad Azim Ali, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa tu? Untuk maklumat mana ni? Takziah buat keluarga arwah dan juga UMNO Bagan Langkawi Kedah. Al-Fatihah kepada arwah Tuan Haji Salahuddin Ahmad, Susah UMNO Bahagian Langkawi yang telah kembali ke rahmatullah sebentar tadi. Semoga rohnya dicucuri rahmat dan ditempatkan bersama orang. Jadi saudara, ini saya dapat kiriman daripada saudara Azmi bahawa sebentar tadi bahawa Setiausaha UMNO Bahagian Langkawi telah kembali ke rahmatullah. Bersamalah kita doakan, kita ungkapkan dan kita bacakan Al-Fatihah. Semoga roh Allahyarham ditempatkan di kalangan orang-orang yang dikasihi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita berdoa agar kita Allah SWT menempatkan roh Allahyarham di kalangan orang-orang yang dikasihi. Begitulah dalam dunia kita ini. Sebab itu saya kata berkali-kali, dunia ini bukanlah sesuatu yang kekal. Dunia ini hanya pinjaman. Jadi kalau kita berpolitik pun, jangan lupa asas perjuangan kita ke mana. Apa yang kita mahu. Bagi saya lain tak ada. Kita berjuang demi untuk agama, bangsa dan tanah air kita. Tidak lain dan tidak bukan. Bagi kita, kita harus memastikan bahawa bumi tercinta ini milik kita. Bahawa bumi tercinta ini, kuasa pentadbirannya di Putrajaya itu tetap tampuk tunggaknya dipegang oleh warga bangsa Melayu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa lagi malam esok. Sekian, terima kasih.